Sama juga nak pergi tengok Nabi. Lalu pendekatan Nabi ini hebat. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsu salam, sebarkan olehmu akan salam. Makna apa dia? Bila sebut sebarkan olehmu akan salam, maknanya sebarkan keselamatan, sebarkan kesejahteraan, sebarkan kebaikan, sebarkan Islam ini. Sebab Islam berasal daripada perkataan assalam, memberi makna selamat sejahtera. Hebat macam tu sekali. Jadi perkataan utama pertama yang didengar oleh orang yang datang tunggu kedatangan Nabi itu, afsus salam, sebarkan olehmu akan salam. Dr. Hamka pula disebut apa dia? Segolongan bahkan ramai dari kalangan manusia yang dianya mendirikan sembahyang. Lalu ketika mana menyudahi akan sembahyang dengan lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sepatutnya salam itu memberi makna apa dia? Luar daripada sembahyang, sebarkan kebaikan, sebarkan kesejahteraan, sebarkan Islam ini. Tiba-tiba dia habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, luar daripada sembahyang dia menyebarkan fitnah, dia menyebarkan kebencian kepada golongan lain, dia menyebarkan adu domba kepada orang lain, dia menyebarkan keaiban orang dan sebagainya. Mereka ini, kata Dr. Hamka, adalah terlebih layak dihumban ke dalam neraka jahanam walaupun telah mendirikan sembahyang, jaga sembahyang tu. Sebab dalam sembahyang dengan luar sembahyang dia tak bawa apa benda yang dia sembahyang. Makna didikan daripada Allah Ta'ala dalam sembahyang dia tidak bawa di luar daripada sembahyang. Sembahyang okey dah, 5 kali tak tinggal, tapi mulut tak maki orang lagi. Mulut dua kedai kopi ni start daripada pukul 5 sampai nak maghrib ni. Kalau cerita orang tua, Pak Haji tu, Pak Haji Mat tu, tengok tu Pak Haji tu, cerita macam tu tak habis-habis. Tapi sembahyang tak tinggal. Muslimin dan muslimat sekalian, sebab antara punca paling besar sembahyang, tetapi kita tidak tahu didikan Allah dalam sembahyang itu bagaimana. Kalau kita berasa kita ni sombong, kadang-kadang orang tegur kita sikit, kita melenting dah. Mu siapa dia? Ada dari kalangan kita, orang tegur dengan tujuan nak berbetul, tapi dia rasa dia lebih pandai, lebih tahu daripada orang lain. Mu siapa dia? Dia tanya pula, mu umur baru setahun jagung nak tegur aku ni yang dah dulu lebih dulu makan garam daripada mu. Dia tanya macam tu. Punca apa dia? Dia sombong dengan manusia. Punca apa? Sebab dalam sembahyang pun dia sombong dengan Allah Ta'ala. Masa bila? Masa sujud dalam sembahyang. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, didikan antara dalam sembahyang ini nak menjadikan manusia tu supaya merasa lemah, merasa dia rendah di depan Tuhan. Bila sujud ini, masa kita baca Subhanallahil a'la, masa kita dah baca ingat Subhanallahil a'la, ini maha suci Allah yang maha tinggi. Lalu letakkan kerendahan hati kita ni pada tahap yang paling rendah sekali. Mengadu pada Allah Ta'ala, aku ni tak ada apa-apa ya Rasulullah, aku ni lemah dan sebagainya. Ya Allah, aku ni tak ada apa-apa. Letak kerendahan diri pada Allah Ta'ala. Ni sujud sekadar nak lepaskan rukun, sekadar nak lepaskan bacaan sunat. Subhanallahil a'la wa bihamdihi, itu adalah bacaan sunat. Kita tak baca pun tak ada masalah apa. Yang menjadi rukun kita sujud tersebut. Bila kita sujud sekadar nak baca yang tu saja, tetapi dalam hati tak ada rasa apa-apa, walaupun mulut sebut dah dusta. Bila sebut dusta, maknanya apa dia? Kita sombong depan Tuhan. Sebab tu luar daripada sembahyang, orang tegur pun kita tak boleh nak terima. Semua aku ni. Aku yang ni kampung ni, kalau tak ada aku, ada mula aku dah. Tak ada lah faedah kita ni jadi macam ni. Tak ada lah faedah kita cantik dan sebagainya. Kalau tak ada mula dah, jadi macam ni. Muslimin dan muslimat sekalian, ingat. Kemudian dalam masalah afsus salam ini, sebarkan oleh akan salam. Lalu Syekh Hadis Al-Mabawi rahimahullah ta'ala, dia bagi antaranya pengajaran kepada kita. Bila Nabi sebut afsus salam, sebarkan olehmu akan salam, maknanya sama-sama Islam ni kita sebarkan kebaikan, sebarkan kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Terlebih daripada itu, bila kita bertemu sama-sama Islam kita, sama-sama saudara Islam kita, walaupun dia Cina, kita Melayu,
Tetapi di Islam ringankan mulut kita. Assalamualaikum. Kita kalau tak kenal payahlah nak bagi salam. Aku jumpa masjid, kalau kenal baru bagi salam. Kalau tak kenal dia buat tak tahu lah. Sebenarnya kadang-kadang masa muka jumpa dalam masjid lah. Tu pun kadang-kadang bila kita sama ni dah sallallahu ala Muhammad lepas sembahyang ni, dalam keadaan kita dah pejabat tangan ni, kadang-kadang pejabat tangan muka ni kita tak pandang pun muka kawan tu tak gitu. Pejabat gitu dah tengok cari cicak apa semua. Perkara itu, perbuatan itu adalah perbuatan yang biadab, kata tuan guru saya. Sebab salam Islam ni penuh dengan adab. Bukan takat kita nak menyembah Allah je penuh dengan adab, sehingga kan disebut golongan yang biadab ketika mana memulai akan takbir, nak memulai akan sembahyang. Dikira biadab tu depan Tuhan. Dia dengar tu imam nak habis baca dah satu-satu surah, dia lari cucuk-cucuk masuk saf terus angkat takbir. Biadab depan Tuhan. Kita angkat takbir ni, kita nak sembah Allah Rabbul Alamin. Mesti sedia ni hati ni. Imam Nawawi sebut angkat takbir Allah. Ni maknanya ni kita angkat ni, rasa ni. Kemudian dengan anggota, dengan mulut kita, 3 rukun ni sekaligus. Membesarkan Allah dalam sembahyang bila kita angkat takbir. Ni kejar rakaat. Kalau budak-budak umur 15 buat macam tu tak ada apalah. Kalau umur 55 pencet dia buat macam tu lagi, nanyok lah dia panggil. Ramu fiat kabir, kata Abdullah bin Mas'ud, satu zaman nanti ramai orang-orang besar, orang dewasa ni yang mereka ni nanyok. Apa maknanya? Syekh Hadis Ar-Mabawi lagi dia syarah, dia kata golongan yang nanyok ni cukup dah umur dia 40 tahun tu. 40 tahun Tuhan bagi lama dah dia hidup, tiba-tiba dia tidak boleh membezakan antara al-haq, yakni kebenaran, dengan al-batil, kesesatan ini, maka dikira nyanyuk di suku agama walaupun dia ada PhD. Walaupun dia profesor, doktor dan sebagainya. Isteri dia keluar bekerja selangkah kaki keluar daripada pintu rumah dalam keadaan tidak menutup aurat yang sempurna. Pakai baju dia punya gincu ni, lipstick ni tebal tak tahulah merah, Allah tengok. Kemudian tutup pun kecil je, suar pun ketat. Keluar daripada pintu rumah. Kita sebagai suami, walaupun ada profesor dah, hebat dah, kita biarkan keluar dalam keadaan kita tak larang, kita tegur dia, sudah dikira nyanyuk di sudut agama. Ada driver dah, hebat dah, style kok, tetapi nyanyuk lagi membiarkan anak perempuan yang dara ni keluar daripada rumah tidak menutup aurat yang sempurna. Kalau kita kira dah Felda Easter ni, Roni, kalau kita cek berapa ramai agak-agaknya nyanyuk. Tok Imam, agak-agak berapa ramai Tok Imam yang nyanyuk? Kalau Tok Imam tu kira jadi sedih, Tok Imam tak payah kira Tok Imam, bagi orang lain kira lah. Agama ni bukan takat sembahyang lah. Agama bukan takat puasa. Agama bukan takat kita nak pergi umrah, buat haji dia dah. Bukan takat zakat dia. Agama ni seluruh cara hidup kita. Saya cabaran saya bila saya memeluk Islam, bila saya balik kampung saya dihina. Kalaulah saya tidak berpegang pada jalan agama ini, masa saya berdepan dengan orang yang hina saya di kampung, termasuk mak-mak saudara saya dan sebagainya, hari ini mereka tak terima saya. Sampai bila-bila mereka tak terima saya balik, termasuk ahli keluarga saya sendiri. Bila saya balik kampung, masa saya masih belajar lagi di pondok ni, antaranya makcik saya, bila dia tengok saya daripada jauh, dia kata, tengok lo Pak Haji sesat tu balik kampung lah. Dia saja, dia bagi kuat suara, dia kata saya Pak Haji sesat balik kampung. Sebab dia tahu saya masuk Islam, saya belajar Islam. Biasa orang kampung saya ada yang masuk Islam, dia kahwin terus, dia tak belajar Islam. Kemudian bila saya balik, ada pula orang kata tu belajar Islam dekat Kelantan tu, besok jadi Taliban, jadi Abu Sayyaf lah tu. Dia tak beli macam tu. Kemudian ada pula bila saya balik kata dah saya masuk Islam 4 tahun tak kahwin-kahwin lagi. Orang lain masuk Islam 2-3 bulan kahwin dah. Tiba-tiba saya bertahun-tahun tak kahwin. Orang beli lagi kata tengok tu orang masuk Melayu tu tak laku-laku, tak ada perempuan Melayu nak kahwin dengan dia. Dia tak tahu aku laku. Kahwin free, 2 ekor lembu tumbang. 2 ekor lembu tumbang, bukan ada bayar pun, semua keluarga mertua sponsor. Saya datang bawa diri je. Cuma bayar mas kahwin. Mas kahwin bos sponsor juga apa cerita.
Tu pun akad nikah pun tak nampak lagi. Tengah-tengah akad nikah dah sah dah, cari mana isteri aku? Rupa-rupanya tak ada di masjid. Isteri tunggu di rumah. Nah, kalau kita ni dah akad nikah dah sah ya, mula dah ada cium tangan, dah ada cium dahi lah apa semua, dah peluk, dah ada cincin situ dah sebagainya. Ya Allah, kadang-kadang menyampah tengok Yang pengantin perempuan pun dia punya perfume minyak wangi ni satu berdi bubur. Maklumlah pengantin. Baju pun kadang-kadang bukan baju yang betul-betul kena dengan menutup aurat yang sempurna dalam masjid buat akad nikah dah. Tangan panjang, memang tangan panjang tapi jalan nampak ni. Tutup tak betul lah, tutup tapi sini yang tutup betul, yang belah-belah sini ni nampak lagi ni. Tapi buat masjid akad nikah di masjid. Saya selalu sebut kita nak mendirikan masjid. Bila kita buat macam tu sebenarnya kita meruntuhkan masjid dalam masa yang sama. Tu tak kira lagi anak saudara, mak saudara, sepupu-sepupu datang nak tengok tak punya telefon pula, tak rakam pula. Ya Allah, dengan pakaian tak seronok dan sebagainya. Nampak tak? Menghina kesucian di rumah Allah kita sendiri. Dalam keadaan kita tak mampu nak mengimarahkan rumah Allah, kita hina pula. Sebentar muslimat sekalian, dia kata apa? Jumpa sama-sama dari kalangan orang Islam kita ni. Adab dia cukup cantik sekali, dia ajar oleh Islam. Bila duk jumpa, biasa ringankan mulut kita bagi salam. Yang kedua pula, yang jawab mesti dah jawab lebih baik daripada salam yang diberi. Saya teringat bila saya pergi ceramah di Permatang Pau lebih kurang 4-5 bulan yang sudah lalu. Kebetulan homestay yang tempat saya tinggal dia sebelah dengan surau. Surau tu dia ada homestay sekali. Kemudian saya datang dekat-dekat nak asar dah. Kemudian bila saya tunggu sahabat ni bawa kunci homestay ni, azan asar. Kemudian ada satu tuan haji ni tua dah. Dia lalu depan saya pun bagi salam. Assalamualaikum, gitu saya bagi salam. Dia jawab ni dalam keadaan dengar tak dengar ni. Kemana? Waalaikumsalam. Macam tu lebih kurang. Saya pun tak dengar mana dia jawab. Cuma saya dengar, tengok perasaan mulut dia. Kemudian saya hulur tangan salam ni. Dia salam dengan saya dalam keadaan muka saya pun dia tak pandang. Dia pandang kawan lain. Lepas tu dia tersebut bercakap dengan kawan dia. Naik macam tu. Bila saya start kuliah ya, saya tengok dia duduk bersandar kat tiang tu, saya bubuh terus tunduk dia gini dah pada muka dah dia. Tapi lepas ceramah kita peluk dia dah. Nah, habis ceramah dah kita salam dengan dia, kita peluk dia. Okey, alhamdulillah lah ni punya geng dah. Barak, tetapi nak tunjuk apa dia, nak beritahu adab dalam Islam yang cukup cantik sekali. Saya selalu pesan, bayangkanlah kalau orang yang berhijrah jauh tempat, contohnya saya daripada Sarawak ni jauh, tiba-tiba datang ke Felda ni dalam keadaan tak kenal siapa-siapa lagi, baru pindah sini. Baru pindah sini, nak bagi mudah supaya orang kenal, orang mesra, rapat dengan kita apa dia? Bila bertemu bagi salam. Datang ke masjid, kita mulakan bagi salam. Kali pertama bagi salam, kawan tu mungkin jawab lebih kurang. Jumpa lagi, bagi salam lagi dengan elok, tunjuk muka manis dan sebagainya. Mula dah kawan tu dah okey sikit dah. Jumpa lagi, bagi salam lagi. Dia mula dah terfikir, dia ni tak pernah nampak sini. Kemudian tanya kita, jumpa lagi, bagi salam lagi. Okey, lama-lama jadi geng kedai kopi ya malam-malam. Nampak tak? Mula daripada salam lah. Hebat Islam ni, salam sampai macam tu. Tapi peliknya ada segolongan dari kalangan orang Islam kita bila mengaji di luar negeri. Sama ada mengaji di England, di Amerika dan sebagainya. Bila balik di Malaysia, sama-sama kerja di pejabat, sama-sama Melayu kita pun jumpa morning. Hebat semua. Lebih Mak Saleh daripada Mak Saleh pula. Nampak tak? Sama-sama kita nak eat. Ni jumpa di morning. Kau ada tune pula. Kalau di England dia lain sikit tune dia. Kalau US lain sikit tune morning dia. Sama dia morning tapi dia ada tune beza. Morning, kawan pun tengok morning. Oh, nampak tak? Tiap-tiap pagi kita dah jumpa tu 10 tahun, 20 tahun kita jaga tu. Kita dah bagi morning tu Tuhan bagi pahala dah. Tak ada pahala pun. Bakal bengong je. Tahu dah pagi, sebut pagi. Buat apa? Kawan tu pun tahu pagi dah. Bagi salam lah. Assalamualaikum ya Syekh. Kawan tu tak pernah dengar Syekh, orang panggil dia
Dia kembang-kempis lubang hidung, dia bangga dengan syekh, besok datang masjid pakai serban lebih besar daripada Tok Imam. Mana ni cara kita nak tarik, nak supaya orang ni dia senang dia datang ke rumah-rumah Allah. Saya teringat masa saya masih Kristian dulu. Bila kami di gereja dengan sahabat-sahabat saya yang muda-muda, kita masuk dengan abang saya yang kedua, abang kandung saya yang kedua. Bila kami semayang di gereja, antara kerja yang kami buat apa dia? Bila habis semayang ni kami akan perhati tau. Perhati tengok-tengok jemaah yang datang, oh muka ni tak pernah nampak ni. Tengok lagi, oh muka ni tak pernah nampak ni. Kalau nampak ada 2-3 orang, bagi dia, 2 orang nanti lepas daripada semayang pergi jumpa. Lepas tu yang ni pergi ambil yang tu. Tujuan apa dia? Tujuan pergi jumpa, tanya dia apa semua, dia duduk di mana, kerja di mana, asal daripada mana, kena pula kalau dia sebut orang Sarawak, Sarawak ni kita satu negeri dan sebagainya. Kemudian ambil nombor telefon. Bila ambil nombor telefon, ada masa terluang telefon, malam ni kami geng-geng gereja nak berjumpa dah dekat ni, dekat mana-mana tu, kita sembang-sembang tu, boleh join sekali ya. Nah, baik. Bila dah okey dah, kemudian telefon, ada masa telefon, malam besok kami plan nak pergi rumah awak, nak buat majlis sikit lah. Ni kalau kita macam baca Yasin di rumah macam tu, tetapi kami baca Bible ni lebih kurang berapa ayat, kemudian kami tafsir sikit, kemudian habis buat bulatan lah. Ni seorang pula dia baca Bible lebih kurang, dia tafsir lebih kurang, ni pula bagi sampai kepala tu habis. Lepas tu kita nyanyilah lagu-lagu rohani sikit, lepas daripada tu buat makan-makan. Bila dia kata kosong, free, mana besok boleh dah, mana dia boleh datang ke rumah kami pun. Geng-geng gereja ni yang buat gereja masa tu pergi, kemudian buat program di rumah dia. Baik, dah jadi dia dah dapat. Bila dah dapat, minggu depan contohnya ada program di rumah sahabat lain pula, kita telefon pula, jom join sekali. Minggu lepas di rumah awak, kali ni ada rumah sahabat, jom. Akhirnya dia yang mungkin tak pernah datang gereja, ataupun dia baru berjinuk-jinuk dengan gereja, akhirnya melekat dengan gereja, melekat dengan program gereja, melekat dengan program pemuda-pemuda gereja. Tapi kita Islam boleh buat tak? Saya tanya serius ni, ikhlas ni, kita Islam boleh buat tak? Kita nak kira pemuda yang datang ke rumah Allah dibandingkan dengan golongan orang lama. Kebanyakan orang lama pemuda pergi di mana? Dr. Hamka dia tulis dalam kitab tafsir dia, kalau kita nak lihat kepimpinan Islam masa datang, masa depan ni, dia kata lihat generasi pemuda pada hari ini, itulah yang akan datang pada masa depan, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Islam. Maknanya kalau generasi muda kita rosok hari ini, yang pimpin Islam besok dari kalangan orang yang rosok. Saya teringat dulu di Damai Bay. Kemudian 2 hari yang lepas, saya baca semalam saya baca blog di Pasar Karat Johor Bahru. Tiba-tiba ada program pula, program malam lah, joget, tarian joget, baik punya joget ni, joget nyolok mata ni, saksi ni. Orang dah komplain ni pejabat agama dia siasat ni. Saya alhamdulillah ada ahlan wa salam, tapi silakan siasat. Siapa yang buat tu tangkap, kurang ajar. Kemudian kata penari-penari daripada luar. Nah, kalau penari-penari daripada luar, tapi yang menganjur mesti orang dalam ni. Takkan orang luar berani nak pergi anjur. Siasat tangkaplah, dakwah. Lalu saya teringat bila saya ceramah di Taiping, Perak. Masa tu tahun kedua lah lebih kurang saya masuk Islam. Masa saya belajar pun saya selalu juga dapat jemputan ceramah masa tu. Bila saya ceramah di Taiping, Perak, saya ceramah dahulu, kemudian saya balik ke hotel penginapan. Bila balik ke hotel, saya buka TV, tengok konsert Syuaibu. Masa tu lah konsert Syuaibu, lalu Ninja Mebo ke apa dah nama, saya pun tak tahu, saya pun tak layan lah konsert-konsert ni. Baik. Bila on ni tengoklah juga, sebab tengok supaya ada bahan untuk ceramah, bukan tengok syok dah. Kalau tengok syok lain. Tengok sekejap dengan tujuan supaya ada juga bahan untuk ceramah. Lalu ada pengacara laki-laki dan perempuan mengacarakan 2 majlis ini. Pengacara laki-laki
dia duduk di atas pentas tau, pengacara perempuan di belakang pentas lagi. Lalu pengacara laki-laki ni pun jemput dah, dipersilakan sekian-sekian keluar daripada belakang pentas untuk mengacarakan konsep surah ibu pada malam ni. Dia kata, oh semangat sungguh, kalau khutbah Jumaat semangat menjatuh hebat, tak ada orang tidur nampak. Tetapi nak buat macam mana? Konsert semangat apa? Baik. Kemudian bila perempuan ni keluar daripada belakang pentas, yang pengacara laki-laki itu tadi dia kata Assalamualaikum. Hebat sungguh. Kemudian yang perempuan tu pula jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasih kan, dia kata dia ni mengaji juga. Maknanya dalam keadaan baju seksa ni dah buka sana terdedah sana tu, maknanya mengaji juga lah, ada juga adabnya. Jawab salam lebih baik daripada salam yang diberi. Buka kitab Sarikin, kitab Baru Mazin, begitulah perbahasan dari kalangan ulama-ulama ni. Kemudian bila dua-dua dekat dah, berjabat tangan dua-dua. Bila berjabat tangan ni dia apa? Dia sebut Allahumma sholli ala Muhammad. Dua-dua dia sebut macam tu. Nampak tak? Bukan ada pertalian pun suami isteri adik-beradik, tak ada. Yang duduk di bawah tu menyaksikan konsep tu kebanyakan siapa? Orang Islam kita. Yang duduk sibuk di TV dalam konsep tu pun orang Islam kita juga. Kemudian bila salam dua-dua ni, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, dua-dua macam tu dalam keadaan buang. Hina selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak kata apa? Tak cukup dengan itu pula, pengacara laki-laki pula disebut Alhamdulillah. Dia kata macam nak khutbah pula. Dia sebut Alhamdulillah, ramainya layak Johor datang ke Tanah Bay untuk menyaksikan konsert syurah heboh pada malam ini. Betul tak? Kena tak pada tempat dia menyebut kalimah Alhamdulillah dalam majlis yang seperti itu? Cuba jawab dengan saya. Kena atau tak kena? Tak kenalah. Dalam keadaan penyanyi perempuan dah terpekik terlolong, baju terkenjar-kenjar, baju terdedah sana sini dan sebagainya, penonton pula di depan berpuluh-puluh ribu dalam keadaan tak ada batasan laki dan perempuan dan sebagainya. Mana ada kena? Dan nak kata apa? Sampai bila benda ni semakin bertambah daripada konsep syurah itu, program reality macam-macam pula. Kemudian yang terbaru AJL. Saya tiap-tiap tahun program yang paling saya menyampah ni anugerah juara lagu lah. Tak tahulah kalau dalam ni ada yang sibuk juga tengok daripada awal sampai akhir. Macam lagu Dama Abdillah pula, Kekasih Awal dan Akhir. Dia duduk daripada start lah, nak tengok siapa yang menang, yang penyanyi popular ni dan sebagainya. Allah, kadang-kadang kita kalau umur 40-50 tahun dah sibuk lagi tengok benda macam ni. Tak ada apa lah, boleh jalan awal lah. Assalamualaikum lah. AJL ni anugerah juara lagu ni, kalau kita tengok tiap-tiap tahun artis-artis orang Islam kita yang perempuan dok pakai pakaian dok ni, dok pelagakan pakaian dan fashion macam-macam ni, dok dedah ni buah dada ni, dok dedah punggung ni, dok ketat ni dan sebagainya, orang Islam kita. Kemudian TV3 yang menyiarkan secara langsung pun bos-bos dia dari kalangan pengarah-pengarah dan sebagainya, orang Islam kita untuk situ. Tak cukup dengan itu, baru ni pula yang sponsor program tersebut 6 juta syarikat orang Islam kita. Alangkah baiknya kalau 6 juta ni dia sponsor program agama. Dia derma ke Mahatafih dan sebagainya, surau mana tak siap lagi dia bagi 6 juta ni. Subhanallah, pahala tak betul-betul Dia sponsor 6 juta konsert ni, bukan ada pahala pun. Boleh bala lagi ada. Dan nak buat macam mana? Dia kata selepas feedback, selepas daripada dia sponsor 6 juta ni, maknanya dia punya kosmetik, dia orang makin kenal dan sebagainya. Dia nampak keuntungan dunia semata-mata. Manusia ni bila letak agama di belakang, dunia di depan, hancur semua. Hidup dia macam binatang lah.
Kalau dunia letak di depan, nafsu letak di depan, agama letak di belakang dalam masalah dosa, pahala, syurga, neraka, azab dan nikmat tu letak belakang. Golongan ini kata Syekh Idris Al-Mabawi rahimahullah ta'ala adalah golongan yang hidup semata-mata untuk hidup. Makna hidup atas muka dunia dan cukup kepuasan dunianya. Dalam masalah halal dan haram ni, surga dan neraka ni, dosa pahala ni, kalau kita letak depan ni susah lah kita nak maju. Nah, tak boleh lah kita nak bersaing dengan orang kafir. Orang kafir dia pergi dia lah, jauh pergi mana pun, sebab orang kafir dia tak pernah meletakkan keberkatan di depan. Kita Islam ni bukan nak halal dah, tetapi nak keberkatan ada. Supaya walaupun kita hidup tak kaya, tetapi jiwa tenang. Pantang dengan orang nak buat kebaikan, orang sebarkan dalam masalah kebaikan, kita berlumba-lumba nak buat. Golongan al-muqarrabun antaranya adalah ciri-ciri daripada golongan yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ada program besar kemudian umum di masjid, nak buat makan sikit, tak tengok, nak ingatkan AJK dah buat keputusan dah, kita nak sembelih 2 ekor lembu. Ada siapa-siapa jemaah yang nak sumbang 2 ekor lembu ni, dia cepat-cepat ni, saya haji, saya nak bagi seekor. Nah, seorang ni cepat-cepat dah, dia tak jenis orang tunggu-tunggu. Ada segolongan orang tertunggu-tunggu, dah clear dah habis 2 ekor, alhamdulillah selamat aku. Nampak dah, selamat aku, dia kata. Golongan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan ini antara ciri orang yang cukup hebat di atas muka dunia ni, antaranya. Orang nak bina ma'atafi, orang sebut yang cepat-cepat ni bagi dan sebagainya. Tak ada tunggu-tunggu dah. Ni kita tengok dah, kawan tu bagi berapa. Nah, kita tadi letak dah 50 dah, pegang tengok kawan tu bagi RM10 ya. Masa balik dia pun bagi RM10 ya. RM5 dah. Nah, nampak macam mana. Kemudian dalam masalah anugerah jualan lagu ni, saya teringat ada seorang penyanyi lelaki dan penyanyi perempuan menyanyi berduet. Kemudian berlaku di atas pentas tersebut adegan yang tidak sepatutnya dalam kalangan bukan muhrim. Maknanya dah pegang ni dan sebagainya, adalah berdansa sikit ni, sampai pegang pinggang dan sebagainya. Sedangkan bukan laki bini pun, bukan adik-beradik pun. Kalau adik-beradik pun kita dah besar ni pegang pun janganlah. Nampak tak? Ini lagi-lagi lah, bukan laki bini. Kemudian bila ada masyarakat yang komen, mana yang mempertikaikan perbuatan mereka di atas pentas ketika mana live anugerah juara lagu ni, penyanyi perempuan ni tadi jawab apa dia? Saya telah meminta izin kepada suami saya untuk melakukan adegan tersebut di atas pentas. Ketika buat latihan saya dah minta izin tu, dan suami saya telah mengizinkan. Allah, tengok jawapan dari kalangan orang yang jahil agama. Kalau dia baru setahun masuk Islam mu'alaf, bagi saya tak ada pelik apalah, nama tak? Tetapi dia Islam nama lah, lahir-lahir Islam lah. Tiba-tiba dia kata apa, dah minta izin dengan suami, dan suami pun izin lah. Siapa dah buat nak pertikai? Dalam masalah maksiat ini, tidak ada sekali-kali berlaku rukhsah ataupun keringanan. Bila suami bagi keizinan, dia tak boleh sama sekali. Dan suami yang bagi izin pula termasuk dalam kalangan orang yang dayus. Dan orang yang dayus, selagi mana tidak taubat nasuha, Allah mengharamkan dia masuk syurga. Tapi nak buat macam mana? Jadi suruh mengaji temu. Bila orang tegur, dia keluar pula jawapan yang menunjukkan seolah-olah dia cerdik. Tetapi sebenarnya jawapan itu menunjukkan kebodohan diri kita balik. Pentingnya Islam ni kena ada ilmu. Sehingga kan Nabi sebut dalam kalangan besok akhir zaman ramai orang yang beribadah, rajin beribadah dari kalangan abid, tapi dia hanya batu juhal. Mereka ini dari kalangan ahli ibadah yang jahil semata-mata. Sembahyang lagi ni, zikir lagi ni. Nampak? Tetapi ilmu tak ada. Mana perkara yang membatalkan sembahyang bab rukun pun dia tak reti.
Ni bila ambil wuduk, tengah-tengah ambil wuduk, basuh tangan contohnya, lepas tu cup angin keluar. Cup angin keluar ni dia pun pelik. Ni kena ambil balik ke terus je ni? Ni kena ambil balik ke terus je ni? Nampak ada orang macam ni. Muslimin dan muslimat sekalian, umur 55 tahun tak, kencing tak. Kalau tak sambung 60 kita lah ni kemarin nak kerja 55 pun saya lagi sampai 60 55 tu okey dah kencing dah. Banyak ada masjid daripada dah. Nama dah sepatut macam tu dah. Dah saya dah 55 masih lagi nak bertekak. Maknanya masih lagi nak bergaduh dalam masalah bila tok khatib baca khutbah. Hari Jumaat tok khatib baca khutbah, kita masuk dalam masjid, kemudian kita nak sembahyang juga 2 rakaat ataupun duduk terus dengan khutbah. Cuba jawab. Duduk terus sebab khutbah itu rukun. Okey? Sembahyang, kalau orang tu sembahyang juga 2 rakaat, apa cerita? Boleh tak boleh? Baik, kita rujuk pada kitab Bahrul Mazi. Syekh Hadis Al-Mabawi rahimahullah ta'ala bila dia syarah 4 mazhab terus, hebat semua. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Dia ambil hujah pun satu peristiwa Nabi tengah baca khutbah. Bila Nabi tengah baca khutbah, ada seorang laki-laki masuk dalam masjid dalam keadaan pakaian dia ni bercampak-camping. Maknanya pakaian ini dah banyak jahil dah, bertampar-tampar, menunjukkan dia ni miskin sangat, dhaif sangat. Bila masuk masjid, tengok Nabi baca khutbah, dia terus duduk. Bila terus duduk, Nabi berhenti khutbah, tunjuk dia, as-salaita, kamu semayang tak lagi? Kemudian dia jawab, lah, tidak, maknanya belum lagi. Nabi suruh dia bangun, semayang 2 rakaat. Hasil daripada ini, ulama antaranya dia ambil hujah daripada 4 sahabat besar Nabi, 4 khalifah ar-Rasyidin yang berbeza juga. Duduk terus, tak ada masalah, dipersilakan duduk terus sebab khatib baca khutbah dah. Kalau nak semayang juga silakan, tetapi lebih disunatkan lagi kita semayang 2 rakaat dengan meringankan sembahyang tersebut. Makna meringankan, kita buat yang rukun-rukun, maknanya kita mempercepatkan, jangan sampai tak ada tumaninah lah. Lebih oleh kerana kita dengar ni mempercepatkan, sunat meringankan, mempercepatkan sedikit sampai tumaninah pun tak ada, atau membengong lah. Tumaninah ni kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i ambil qaul daripada Imam Nawawi. Dia kata apa dia? Berhenti dengan qadar, menyebut subhanallah dalam keadaan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Mana subhanallah lebih kurang berapa detik, itulah qadar kita berhenti tumaninah. Mana dua-dua boleh, tak payah bergaduh. Lepas daripada ni Ni umur 55 tahun duduk kedai kopi tak bergaduh pasal tu. Ni kita boleh, ni kata ni aku dengar ustaz tu di TV tu cerita macam ni. Kau ni pula apa ustaz di radio pula. Jadi dua nama ustaz ni ustaz tu pula. Kita suka macam tu lah. Tu janji nama ustaz ni, janji nama ustaz tu. Apalah, kita pun nama kitab lah. Takkan umur 60 tahun satu kitab fiqh pun tak pernah pergi belajar. Takkan umur 60 tahun satu kitab tauhid pun tak pernah pergi belajar. Payah ni kita kadang-kadang. Orang datang mengajar, alhamdulillah seronok tak. Orang boleh datang ke rumah, maknanya orang datang bagi kesempatan, bagi ruang untuk bagi ilmu kepada kita, alhamdulillah sangat dah. Saya diberitakan Johor ni baru lagi setahun 2 tahun ni, maknanya kuliah-kuliah agama ni subur. Saya cukup bersyukur sebab saya start dalam dakwah ni, start daripada saya masuk Islam. Tahun pertama pun saya ada jemputan ceramah tu, dan antara negeri saya selalu pergi Johor. Tapi dulu saya pergi Johor ni pergi ziarah adik-beradik saya. Ada abang saya di Pemah Jaya, sepupu saya pun di Belentung dan sebagainya, di JB betul ramai. Di Skudai pun ada sepupu-sepupu yang datang daripada Sarawak kerja sini. Jadi saya biasa datang masa tu ziarah mereka ni yang belum Islam ni. Maknanya bila lah satu hari nanti aku boleh juga ceramah di sini. Mana di Johor. Start daripada lebih kurang tahun lepas tu. Bila ada jemputan ke sini, alhamdulillah. Lalu bila turun Johor dia satu-satu negeri yang saya pernah jumpa setakat ini lah, ada kuliah selepas daripada Isyak. Program saya bila saya turun di JB ni, lepas maghrib ada dah.
Lepas maghrib tu kadang-kadang tuan-tuan sembahyang habis dia masuk dia azan tu berhenti terus bekerja pergi satu masjid lagi. Sampai sana pun sembahyang. Orang pun kadang-kadang dah habis tu baru sembahyang isyak, baru start kuliah. Mana hebat sampai macam tu sekali 2 orang nanti lah. Syukurlah. Orang datang nak bagi ilmu, kita datang dengan berlapang dada nak terima ilmu. Jangan datang pula cari salah orang, kita kritik habis ceramah nanti tak faham pula ustaz dengan jadi ni salah ni, patut gini-gini. Allah. Orang yang datang pun ada kelemahan mana-mana, tapi tak payahlah kita nak bahas dan sebagainya. Sebab 2 kejadian berlaku baru-baru ini. Bila saya habis kuliah subuh, kemudian ada satu pakcik ni dia pergi ke kereta saya dan kata naik motor tu dia berhenti. Kemudian ustaz saya nanti kata saya dah lama dah saya dengar semua ustaz yang datang ceramah sini semua cerita dalam masalah ni masyarakat kita macam ni, ada konsert-konsert ni merosakkan ni dan sebagainya. Tak habis saya dah jemu dah dengar. Mana bab program-program di TV ni, konsert-konsert ni merosakkan umat Islam. Saya tertemu dengan kalau boleh 20 nanti saya tak nak dengar dah. Ustaz-ustaz tak ceramah cerita benda macam ni. Dia kata benda tu. Saya pun terkejut juga lah bila dia sebut macam tu. Dia kata 20 nanti berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Kita bukan ceritanya sekarang. Kalau kita didik monyet tak apa. Pergi naik atas pokok kelapa, kemudian dia ni buah kelapa jatuh 2-3 minggu pun boleh. Ini kita nampak betul manusia ni. Kadang-kadang kita tegur. Kalaulah hari Jumaat, masa kita muda dulu, kita pun RM2 dalam tabung Jumaat, kita pencen kalau ni kan. Bila pencen dah, kita tak tahu nak bayar apa dah, free dah. Mana rumah pun habis bayar dah, kereta pun habis bayar dah. Pencen 2-3 ribu sebulan. Takkan dah seminggu sekali tak boleh bubuh RM50 dalam tabung. Ini lalu pun masih lagi dah bubuh RM2, dah bubuh RM5. Maknanya masa sama macam muda dulu. Dia jawab balik kita apa dia? Dia kata, ustaz. Dia kata ustaz tahu tak? Kita bubuh RM1 pun, kita ikhlas betul-betul lebih besar daripada RM50. Dia tak pernah macam tu. Bila kita kata Nabi kata kunu aliman, jadikan diri kamu dari kalangan orang alim. Kemudian kena belajar ni ilmu ni supaya kita alim. Bila kita alim, kita boleh tarik orang, kita boleh perbetulkan orang. Kemudian dia jawab kita balik apa dia? Dia kata ustaz, orang alim pada masa besok lebih lama ditanya di depan Tuhan daripada orang jahil. Lebih baik saya jahil dan dia nampak macam mana? Nak membentuk manusia macam ni 10 tahun belum tentu lah. Kalau bagi monyet apa dah main pulas kelapa tu, sebelum pilih kelapa tua rupa muda 2 minggu pun boleh. Kelantan banyak tu cikgu-cikgu monyet. Bukan cikgu tu yang monyet, cikgu yang mengajar monyet lah. Ini manusia. Sebab tu Allah menemplah ulaika kal an'am, mereka ini diumpamakan seperti mana binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih teruk, lebih sesat daripada itu. Allah bagi perumpamaan macam ni. Jenis manusia yang dia yang pertama ada hati tetapi tidak mahu memahami ayat-ayat Allah. Ada telinga tak nak dengar peringatan daripada Allah. Ada mata tak nak tengok, tak nak melihat kebenaran ataupun bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi mereka ini perumpamaan seperti mana binatang ternak ya. Muslimin dan muslimat sekalian, saya balik sikitlah dalam masalah iaitu syahadah. Saya teringat pada lebih kurang 3 tahun yang lalu saya tulis di dalam buku saya yang kedua, Terminologi Hidayah. Apabila seorang pemuda daripada Sandakan Sabah dia telefon saya satu petang tengah hari. Kemudian dia kata, ustaz, saya mau masuk Islam. Saya pergi pejabat agama mana di Sandakan mau masuk Islam. Kemudian ustaz di sana dia tanya saya 5 soalan bah. Kalau saya boleh jawab itu soalan, baru dia mau Islamkan saya bah ustaz. Tapi saya tidak boleh jawab itu soalan bah. Jadi dia tidak mau bah Islamkan saya. Dia suruh saya pulang bah. Dia kata macam itu bahasa sama. Aku boleh pula sikit-sikit walaupun orang Sarawak. Baik, kemudian bila dia sebut macam tu, dia telefon saya, dia kata dia dapat nombor telefon daripada buku saya lah. Dia baca, dia beli di Sandakan, kemudian dia baca, dia tengok nombor telefon dia telefon.
Kemudian kebetulan tengah hari tersebut malam tu malam pertama kita bertarawih. Mana besok kita nak puasa pertama lah. Saya pun fikir-fikir air dan lantasan hati pertama, puasa pertama ni nak jugalah bersahur pagi besok dengan isteri kalau mau. Lepas tu nak buka puasa dengan isteri di rumah dengan anak dah hati macam tu lah. Kemudian bagi lintasan hati yang kedua pula, orang nak masuk Islam sudah diri dah, bukan boleh tunggu-tunggu dah. Kemudian saya pun ambil keputusan pegang yang kedua. Saya terus drive daripada rumah di Kuala Terengganu ni pergi ke airport Gum Badan. Beli tiket pesawat pagi besoknya naik Air Asia daripada LCCT. Masa tu LCCT lah, ni kalau Air dah terbang ke Sandakan jam 9.20 pagi. Malam tu bila saya berterawih, selesai terawih saya balik rumah, kemudian packing pakaian lebih kurang dengan isteri saya pun drive daripada rumah lah. Bawa kereta daripada rumah Kuala Terengganu pergi ke LCCT di Sepang. Azab tak? Okay, betul. Saya naik flight daripada daripada SCCT ke Sandakan Sabah. Bertemu dengan pemuda ini namanya George RPH. Kemudian ketika mana sampai di hotel penginapan pada tengah hari tersebut, pemuda ini saya syahadatkan. Dan saya teringatlah ketika mana petang tersebut ketika saya ajak dia berbuka puasa dengan saya pada Ramadan yang pertama. Walaupun dia tak puasa pada hari tersebut, maknanya tidak ada menjadi satu halangan untuk kita tidak meraihkan dia dengan mengajak berbuka puasa bersama. Saya teringat bila saya kerja di KSB Kemaman, suatu ketika dulu pernah setahun lah bila saya berkahwin dengan isteri saya orang Kuala Terengganu. Kemudian saya kerja setahun projek Petronas sebelum saya ambil keputusan untuk masuk belajar di Pondok balik. Ceritanya di KSB Kemaman yang saya kerja, hebatnya dari kalangan orang kita ni cerita hak baru masuk Islam, maknanya kita ajak buka puasa dengan kita tak ada salah apa. Orang yang tak Islam pun kalau kita ajak buka puasa dengan kita pun tak ada salah apa. Bahkan benda itu dipuji oleh syarak kalau kita buat atas dasar usaha untuk kita nak dakwah dia. Mudah-mudahan dengan dia buka puasa dengan kita, hidayah turun kepada dia. Dia nampak hebatnya buka puasa ni, terasa nikmat berpuasa, terasa nikmat berbuka puasa. Akhirnya buka pintu hati nak tengok Islam. Ketika mana saya kerja di KSB Kemaman tu, ada dari kalangan, bahkan ramai dari kalangan orang Islam di ketika itu. Bahkan tempat saya kerja tu siap ada jadual. Bulan puasa dia ada jadual, siapa dia tengah hari tersebut yang pergi bungkus makanan bawa masuk. Tempat saya kerja ni majoriti orang Islam kita. Yang ada bukan Islam pun, yang engineer Sarawak pun saya kira-kira lebih kurang ada 2-3 orang je yang bukan Islam kerja situ. Yang lain yang ratus itu adalah dari kalangan orang Islam kita. Tu belum cerita lagi pukul 8 pagi nak masuk kerja, 8 pagi bulan puasa. Kemudian ada seorang laki-laki bila saya ceramah di Shah Alam dulu. Selesai ceramah dia datang jumpa dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya muskil sama." Muskil apa dia? Kemudian dia kata, "Saya muskil lama dah Ustaz." Saya ada jiran sebelah, dia kata. Jiran sebelah saya ni India Ustaz. Dan dia India kuat Hindu Ustaz. Saja. Nah, kuat Hindu. Sebut India pun tak apa dah sampai kuat Hindu Ustaz. Bila dia sebut kuat Hindu tu saya pun tengok saja. Okey, 3 lain. Kemudian dia kata, "Saya muskil satu Ustaz. Tiap-tiap kali bulan puasa selalu sangat dia hulurkan juadah berbuka puasa kepada saya." Maknanya petang-petang dia panggil, "Ada abang ada?" Maknanya kemudian ini ada sikit ni ayam kari ni tadi bungkus kedainya, ada buku lebih kasih abang ini kasih makan sama anak-anak buka puasa punya. Ya tak? Jadi dia kata, "Muskil Ustaz, saya nak makan ni, saya nak ambil makanan ni buat untuk juadah saya berbuka puasa. Apa hukum dia Ustaz?" Dia tanya macam tu.
Soalan ini saya tak suka. Saya bila orang tanya, saya tak suka terus jawab. Maknanya saya akan tanya lagi untuk saya nampak lebih jelas. Kemudian saya tanya dia balik, abang berapa tahun dah berjiran dengan India ni? Kemudian dia kata 15 tahun tu Ustaz. Ustaz, saya beli rumah tu saya dah berjiran dengan dia tu. Oh, okey, 15 tahun tu. Sepanjang 15 tahun tu, pernah tak abang hulur juadah buka kongsi dengan dia? Dia pun jawab, tak pernah Ustaz. Bila dia jawab tak pernah, saya pun saya muskil lah bang. Tadi dia kata dia muskil, sekarang ni saya pula kata saya muskil lah bang. Abang dengan India ni mana satu Islam ni? No, sepatut dia Islam dia yang kena hulur ni. Sebab Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'alai. Islam itu tinggi, tak lebih tinggi daripadanya. Bukan saja kebenaran agama, agama itu sendiri, bahkan akhlak juga kita kena lebih tinggi dari kalangan orang bukan Islam. Sepatut dia yang tiap-tiap tahun kena hulur ni. Ni India ni yang dia kata kuat itu Ustaz, saja. Bila saya kata abang dengan dia mana satu Islam ni, sepatut abang yang kena hulur ni tiap-tiap bulan Ramadan ni. Dia pun terkejut, kemudian dia tunduk tengok bawah ni. Kemudian tengah-tengah saya buka puasa dengan George Abihok ni tadi, dia beritahu dengan saya, dia kata apa dia, Ustaz, masa saya mengucap 2 kalimah syahadah tadi saya rasa lain bah, dia kata. Bila dia sebut dia rasa lain bah, kemudian saya tengok air mata dia penuhlah, mana dia tahan daripada menitis. Saya usap bahu dia, kemudian saya kata, saya penuh rasa apa yang kamu rasa. 10 tahun masa itulah. Ya, 10 tahun ketika kali pertama saya mengucap 2 kalimah syahadat, saya sebut macam tu, kemudian air mata dia menitis. Pengalaman saya mengislamkan saudara-saudara kita. Yang terbaru seorang perempuan berbangsa dusun berasal daripada Sabah, nama dia Clarissa. Kemudian kami syahadahkan di Bandar Tasik Mutiara sebulan yang lalu. Dia ketika mana dia mengucap 2 kalimah syahadat, start saja asyhadu an la ilaha illallah, dalam keadaan sangkut-sangkut kita betul-betul kita ajar dia ni, dia sebab dah. Kemudian bila sampai terjemahan dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad, dia sampai situ dia menangis sungguh, dia tak tahan tau. Dia tak boleh tahan perasaannya, air mata belum bercucuran tau. Kemudian saya beritahu dengan ustazah ni, isteri kepada sahabat saya ni, saya kata peluk dia, bagi dia tenang dulu. Kemudian peluk, usap-usap bahu dia, kemudian tenang, baru sambung balik syahadat. Alhamdulillah selesai. Sahabat saya angkat tangan berdoa, selepas berdoa saya pun bagi tazkirah lebih kurang 10 minit sebelum saya bekerja juga nak pergi kuliah pula. Selepas daripada itu kebetulan petang buat lepas asar, saya pun beritahu dengan dia, air mata yang menitis daripada mata kamu adalah air mata kebahagiaan, pertanda Allah telah masukkan hidayah, masukkan iman ke dalam hati kamu, dan kamu menangis tanda kamu cukup bahagia sebab saya pernah rasa apa yang kamu rasa. 10 ataupun dah tahun ni 13 tahun dulu ketika kali pertama saya mengucap 2 kalimah syahadah, saya sebut macam tu. Kemudian saya bagi nasihat kepada dia bagaimana cabaran bila menjadi seorang yang baru memeluk Islam ini. InsyaAllah muslimin dan muslimat sekalian, ada 2 kebahagiaan yang saya dapat selama 13 tahun saya hidup dalam keadaan saya beragama Islam ini. Yang pertama, bolehlah kita kata bahagia dah kalau jadi dari kalangan kita ni, bila kita akan nikah sah dah kita rasa bahagia tu lah. Bahagia sungguh. Raja sehari ni orang semua sibuk dan jadi raja, sampai Melaka pun dia dah istihar diri dia raja yang sebenar. Melaka ada seorang lelaki-lelaki dia istihar dia raja. Keluar dalam YouTube video dia. Nama dah sibuk nak jadi raja belaka. Baik. Kemudian nak cerita apa dia? Akad nikah ni antara hari yang cukup bahagia bagi kita. Kalau nak kira lah, sebab bercinta bertahun-tahun tu. Kemudian antara kebahagiaan yang mungkin kita rasa kita dapat bila anak pertama kita lahir, memang bahagia. Tetapi saya mendapat 2 kebahagiaan paling besar sekali dalam hidup saya. Pertama, ketika mana kali pertama saya mengucap 2 kalimah syahadat di Balai Islam Bunda Kota Baru Kelantan. Saya pergi Kelantan dalam keadaan saya tak sampai Kelantan, saya tak pernah sampai dan saya tak kenal siapa-siapa di Kelantan. Tujuan saya nak masuk Islam di sana dan belajar di pondok terus. Dan kedua, kebahagiaan yang paling besar saya dapat setiap kali bila saya Islamkan dari kalangan mereka yang masuk Islam ini, bila saya lihat air mata mereka keluar ketika mana mengucap 2 kalimah syahadat, saya tahu mereka bahagia, saya terlebih bahagia.
Muslimin dan muslimat sekalian, kita kalau ada pengalaman syahadahkan orang, kalau kita ada pengalaman kita syahadahkan orang, dan ketika mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sebut, dia menangis, ketika itulah baru kita terasa hebatnya nikmat Islam ni, hebatnya nikmat iman ni, hebatnya nikmat 2 kalimah syahadah ni. Sebab kita tak berasa kita lahir Islam, dan sampai sekarang pun kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak berasa apa. Bagi kami yang pernah merasa, cukup hebat sekali bila mengucap 2 kalimah syahadah. Pengalaman saya mengislamkan 32 individu dan 6 buah keluarga, bukan mudah. Individu pun susah untuk jaga supaya disintiasa dengan Islam. Yang keluarga lagi-lagi lah susah. Saya rasa cukup sekadar itu mukadimah pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan ada lain waktu, bulan-bulan akan datang ataupun tahun depan kita dapat bersama lagi, insya-Allah taala. Dan segala ilmu ilham daripada Allah Taala. Salah silap diri saya sendiri, saya terlupa nak beritahu juga lah. Buku yang baru siap, buku ketiga saya selepas Travelog Syahadah dan Travelog Hidayah. 2 buku tersebut kedua-duanya bestseller, alhamdulillah. Kemudian saya telah menyiapkan 1 buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka, penulisan ataupun artikel dia di dalam majalah Pedoman Masyarakat tahun 1960. Ada dalam ni yang dia tulis pada tahun 1960. Ada juga yang tahun 1970-an. Maknanya penulisan yang lama dah, tetapi tidak pernah dibukukan. Saya kumpul balik majalah tersebut dalam keadaan susah saya dapat di Jakarta. Kemudian saya dengan sahabat saya penulis Dr. Saidi Edison ini, seorang wartawan senior veteran di Jakarta ini, kami menulis balik, tujuannya untuk menyebarkan kembali, yaitu penulisan-penulisan Dr. Hamka yang tidak pernah disebarkan di kalangan kita. Saya bacalah sedikit kata-kata daripada Dr. Ahmad Bazli bin Syafi'i. Dia adalah pensyarah UNIZA, Universiti Sultan Abdul Zainal Abidin. Kalau dulu Kuzza, kemudian naik jadi UNIZA lah ya. Kemudian insya-Allah Dr. Ahmad Bazli ini dia akan naik menjadi pengarah Institut Al-Quran Terengganu lah, tempat orang rumah saya menjadi pensyarah di sana. Dia menulis ketika mana dia membaca buku ini, kemudian dia buat satu kata-kata lah. Katanya Hamka adalah seorang tokoh besar di rantau Melayu. Karya-karya beliau bukan sahaja pengamatan yang tajam tentang situasi bangsa Melayu pada zaman beliau, bahkan melampaui batasan masa. Hamka telah meneliti jauh tentang pegangan, resam dan budaya hidup bangsa Melayu dengan sindiran dan kritikan serta nasihat dan pengajaran melalui karya-karya beliau dalam berbagai genre. Nasihat Buya Hamka lahir dari hati yang tulus yang menginginkan islah dalam kalangan umat. Justru karya-karya beliau sentiasa segar dan sesuai untuk tatapan dan iktibar semua generasi. Subhanallah, siapa yang tidak kenal dengan Profesor Dr. Hamka, pengarang bagi kitab Tafsir Azhar ataupun menulis juga kitab buku-buku, antaranya yang novel-novel yang suka dibaca sampai sekarang pun, Melantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Kaabah, kemudian Tenggelamnya Kapal Mendenjik, apa namanya, saya baca-baca buku kalangan beliau ini, termasuklah Iman dan Amal Soleh, antara satu buku yang saya beli di Blok M di Jakarta lebih kurang 3 bulan lepas. Kemudian buku tersebut bila saya baca, habis saya baca balik. Saya tak tahu dah berapa kali dah saya mengulang-ulang baca tersebut. Sebab apa? Terasa seronok dengan cara penulisan dia. Kemudian dia ada memberi sedikit dalam masalah sembahyang ini, maknanya didikan dalam sembahyang, yang membuatkan saya suka membaca dan baca buku tersebut. Nipis tetapi manfaat besar. Mudah-mudahan buku ini bagi manfaat kepada kita bersama sebagai peringatan bagi kita semua. InsyaAllah ta'ala saya doakan muslimin dan muslimat sekalian dan juga ustaz geng kita lah yang telah berusaha untuk bawa saya ke sini. Mudah-mudahan kalian semua dalam rahmat dan juga perlindungan daripada Allah Ta'ala semua, dan semua gerak kerja dakwah ustaz geng kita ini sentiasa dipermudahkan dan dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Dan saya doakan jugalah AJK di sini, mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki, panjang umur dengan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang yang sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Kau masukkan kami dari golongan orang-orang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, menyebut Engkau, kami mengadu atas segala kelemahan dan beri kami, ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepada-Mu dan menjauhi akan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menyebut Engkau, kami mengadu atas segala kekurangan dan beri kami, ya Allah, kurniakanlah kelebihan kepada kami dari segi ilmu agama-Mu dan segala ilmu manfaat bagi diri kami dan segala manusia atas muka bumi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.